iaitu berkaitan dengan bab 5 iaitu pentadbiran barat, okey, di Sarawak dan juga Sabah. Okey, kita dah bincangkan, okey, ini secara umumnya kita dah bincangkan tentang latar belakang pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah, iaitu ada pentadbiran kesukuan, ada kedatuan, ingat ni Kalau di Sarawak ada sistem kesukuan dan kedatuan. Kalau pentadbiran tempatan di Sabah, okey, iaitu berkaitan dengan sistem kesukuan pun ada, okey, kesukuan pun ada, kedatuan pun ada, tapi dia ada ekstra di Sabah iaitu sistem ketua bebas. Itu perbezaan dia. Kemudian kita dah belajar juga tentang perluasan kuasa dinasti Brooke, okey, di Sarawak. Okey, bagaimana Brooke telah menguasai setiap kawasan di Sarawak dengan pelbagai strategi seperti strategi rundingan, ugutan, perjanjian dan juga ketenteraan. Okey, dan juga ada pengukuhan kuasa James Brooke, di mana James Brooke telah menguatkan tentera, okey, kerana dengan bantuan tentera laut British menentang kebangkitan orang-orang tempatan. Okey. Selain daripada itu, kalau kita lihat, kita juga telah mempelajari perluasan kuasa Syarikat Borneo Utara British ataupun SBUB di Sabah. Okey, dan kita tahu ada dua sebab kenapa British ataupun SBUB datang ke Sabah, iaitu dua sebab. Pertama, kerana kedudukan dia yang strategik, dan yang kedua kerana kekayaan hasil bumi dia. Okey. It's okay Aisyah, it's okay. Okey. Kemudian kita lihat juga bentuk pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah, ada pembahagian-pembahagian wilayah, ada pengekalan pembesar-pembesar tempatan. Asalkan tak masuk air. Okey. Pentadbiran yang berhierarki yang kita dah tengok bentuk hierarki dia, ada residen, kemudian ada gubernur, kemudian ada residen, okey, kemudian ada penghulu dan juga pelbagai lagi. Okey. Dan pentadbiran berasaskan kaum, okey, serta juga dari sudut perundangan. Okey. Baik, bagus. Baik. So hari ini kita akan terus kepada latihan di bahagian belakang sekali tu ya. Okey, bahagian belakang sekali tu, okey, iaitu praktis yang ini. Okey. Yang ini kita akan lihat satu persatu. Okey. Rasanya pada minggu lepas kita dah buat. Okey, dah buat ke soalan 1 hingga soalan ke-7 ke tak silap cikgu, ke-7 ke-8. Okey. Kita dah buat soalan 1 hingga ke soalan ke-8. Okey, bagus. Okey, kejap lagi kita akan bincangkan soalan-soalan daripada Google Form tu ya. Right. So kita hari ni kita teruskan dengan soalan-soalan daripada soalan 9, 10. Okey. Dan kita akan cuba lihat soalan-soalan struktur dekat bawah tu ya. Inilah dia. Soalan-soalan struktur. Okey. Alright. Okey. Kalau kita sedikit lihat balik soalan-soalan ini. Okey. Nak tak kita jawab balik soalan-soalan objektif ni? Okey. Mahu ke tak mahu untuk kita jawab soalan balik? Soalan-soalan objektif ni di sini? Okey, bagaimana? Nak tak? Okey. Boleh ke tak boleh? Senyap je. Okey. Kalau macam tu kita jawab lah. Okey tak? Ikut cikgu, alright. So kita akan cuba jawab soalan-soalan ni balik. Okey, untuk kita lihat. Okey, soalan-soalan ini. Baik. Seperti biasa, okey, kalau kita lihat bahawa okey, kalau kita lihat seperti biasa kita akan serahkan kepada para pelajar untuk jawab. Okey. Dan juga kamu boleh untuk bacakan soalan-soalan ini dan juga seterusnya memberikan jawapannya. Okey. So cuba untuk jawab ya. Cuba untuk jawab. Okey. Baik, kita mulakan ini. Okey. Kita ikut susunan yang ada di dalam participants.
Okay, participants di di group chat ni, okay, di Zoom ni. So kita lihat, kita akan lihat soalan satu Mus'ab. Okay, soalan satu Mus'ab baca, soalan dua Aisyah baca, soalan tiga Ashraf, soalan keempat Muhaimin, soalan kelima Nazmi, soalan keenam Rizki, soalan tujuh Nuha Falisha, soalan lapan Nur, soalan sembilan Rania dan soalan 10 Zaim. Okay. So ikut susunan itu. Jadi boleh tolong bacakan tak? Okay. Kamu on mic kamu dan kamu bacakan soalan tu. Alright. Kita mulakan dengan Mus'ab dulu. Okay, silakan Mus'ab. Mungkin boleh baca dan bacakan ya. Onkan mic dan bacakan. Silakan Mus'ab. Mus'ab, boleh tak? Onkan mic kamu dan juga tolong bacakan. Boleh? Okay. Mus'ab ada tak Mus'ab? Boleh? Okay. Boleh tak Mus'ab? Tak ada Mus'ab. Okey, tak apa. Baik, kita lihat soalan nombor 1 ya. Senarai berikut berkaitan dengan sejarah Sarawak, iaitu ada Sawaku, Kalaka dan juga Melano. Senarai tersebut merujuk kepada yes, iaitu Kerajaan Melayu. Yes. Nama-nama Sawaku, Kalaka, Melano adalah nama-nama Kerajaan Melayu. Kamu kena tahu bezakan antara nama Kerajaan Melayu dan juga nama-nama kaum. Kadang-kadang diletakkan apa tahu, Bidayuh, Melanau, kemudian juga Iban, itu adalah suku kaum. Kalau Sawaku, Kalaka dan Melano itu adalah nama kerajaan Melayu. Alright. Soalan nombor 1 C. Soalan nombor 2. Aisyah, boleh tak bacakan Aisyah nombor 2? Silakan Aisyah. Tak ada mic. Okey. Baik, cikgu bacakan dan kamu kamu berikan jawapan. Okey. Jadual berikut berkaitan dengan gelaran ketua suku kaum di Sarawak, iaitu Kenyah ada peran lepo, Iban dengan tuai rumah serta Bidayuh. Bidayuh, suku kaum ketuanya dipanggil apa? Adakah menteri, adakah penghulu, adakah tua kapung ataupun kelunan maren? Apa jawapan dia Aisyah? Okey. D kot. Okey. Kelunan maren. Okey, D kot kelunan maren. Pasti ke tak pasti? Tak pastilah tu. Tua kapung kan. Ramai yang mungkin tak cam lah. Okey. Tak apa. So kita kalau dalam kes ni kita boleh rujuk balik. Okey, kita boleh rujuk balik kepada nota kita. Okey. Dan ini adalah kalau dia tanya bahagian ketua-ketua ni adalah di bahagian awal. Nampak ni? Okey. Inilah nampak. Okey. Kalau Melanau menteri. Okey, nampak kalau Melanau menteri, macam nak kaitkan dia? M. Okey, M ni dengan M. Melanau menteri. Kenyah, dia ada dua suku kaum yang bermula dengan huruf K. Kenyah dengan Kayan. Okey, Kenyah peran lepo P. Okey, Kayan kelunan maren. Maknanya ini dengan ini, okey, huruf dia sama. Kayan kelunan maren. Kenyah tak sama. Tapi Melanau sama. Okey, Melanau sama dengan menteri. Okey. Kemudian Iban. Okey, Iban dengan tuai rumah. Okey, dan Bidayuh dengan tua kapung. Tua kapung atau tua kampung. Betul. Selalunya kita confuse dengan Kenyah dan Kayan. Yes, Kenyah dan Kayan. So macam mana kita nak bezakan, iaitu Kenyah, okey, Kenyah saja dia ada H ni. Kenyah dengan
peran lepuh. So K dengan P, Kenya sahaja. So ada dua suku kaum yang bermula dengan huruf K. Okay, hanya Kayan saja yang sama, K dengan K. Kayan, Kelunan Marin. Tapi Kenya lain. Kenya peran lepuh. Kamu bezakan itu je. Okay. Iban dengan tuai rumah, Bidayuh dengan tua kampung. Melanau, menteri. M dengan M. Okay. Jelas tak? Ada yang tak jelas? Yang ini yang ini soalan ni selalu juga tanya. Okay. Okay. So itu perbezaan dia. Jadi kalau kita lihat balik kepada soalan kita tadi, okay. Kalau kita lihat balik kepada soalan kita tadi, okay, iaitu, okay, maka Bidayuh adalah, okay, tua kampung. Okay. Tua kampung. Nombor 1 jawapannya adalah C, Kerajaan Melayu. Okay. Tua kampung atau tua kampung, samalah. Okay, nombor 2 tu, iaitu Bidayuh ialah C, tua kampung. Right. Baik. Soalan seterusnya. Soalan yang ketiga. Okay. Iaitu kalau kita lihat soalan 3, silakan Ashraf. Silakan Ashraf. Boleh tak bacakan Ashraf? Oh, tak ada suara. Okey. Oi, ramai yang tak bersihat ni. Ramai yang tak bersihat ni ya. Okey, baik. Nombor 3, okey, masyarakat Sabah mengamalkan sistem kesukuan. Ingat, Sabah dengan kesukuan. Jadi, apakah yang menjadi asas kawalan sosiopolitik yang berkesan? Bagaimana sistem kesukuan ini, okey, mengawal masyarakat mereka? Okey, so sistem kesukuan lebih kepada apa? Okey, lebih kepada, adakah lebih kepada pemimpin atau lebih kepada kebudayaan atau kepercayaan ataupun juga pegangan adat. So apakah pendapat kamu Ashraf? Yang mana jawapannya? Adakah A, B, C atau D? Baik. Apa jawapan Ashraf? Okey. Ya. Apabila masyarakat Sabah mengamalkan sistem kesukuan, bermaksud yang menjadi asas untuk mengawal sosiopolitik yang berkesan adalah melalui pegangan adat, di mana mereka ada set of adat-adat yang mana perlu dipatuhi, dan adat itulah telah menjadi satu pegangan untuk mengawal masyarakat. So jawapan nombor 3 adalah D. Yes. Okey, terima kasih Ashraf. Okey. Soalan yang keempat. Okey, Muhammad, silakan Muhammad. Perjanjian berikut ditandatangani di James Book dengan pemerintah tempatan. Okey. Apakah kesan daripada perjanjian tersebut? Nak baca soalan ni juga? Tak payahlah. Ikut. Okey. Perjanjian 1841, okey, antara James Brooke dengan Pangeran Raja Muda Hashim. Kemudian perjanjian 1842 antara James Brooke dengan Sultan Brunei, iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin. Jadi apakah kesan daripada perjanjian-perjanjian ini? So sebenarnya jawapan kamu apa? A 1 dan 2. Ya. Okey. Baik, nombor 1, James Brooke diiktiraf sebagai pemerintah Sarawak. Yes. Okey, nombor 1 tu betul, iaitu perjanjian 1841 tu menyatakan bahawa James Brooke telah menjadi pemerintah di kawasan Kuching, Sarawak. Okey. Dan kemudian kalau kita lihat pada 1842, okey, perjanjian satu lagi ini menyebabkan Sultan Omar ini mengiktiraf James Brooke sebagai Raja Putih di Sarawak. Okey, bermakna nombor 1 tu betul, James Brooke diiktiraf sebagai pemerintah Sarawak. Namun nombor 2 tu, James Brooke bersetuju memberi bantuan tentera. Bantuan tentera untuk apa?
Jadi itu jadi satu muskil. Bersetuju untuk memberi bantuan tentera untuk apa? Untuk menentang apa? Untuk menentang Untuk menentang penentang ataupun penentang pemberontak-pemberontak di Sarawak ke? Okey. Harus diingat selepas 1842, okey, James Brooke dapat tanah di Sarawak dapat Sungai Saribas lah, kemudian dapat Limbang lah dan dapat kawasan-kawasan lagi. Dan James Brooke dapat kawasan tu bagaimana dia dapat? Baik, kebanyakan yang James Brooke dapat tu ialah apabila apa tahu. James Brooke tak nak pun pergi kawasan tu. Tapi Sultan Brunei yang minta kepada James Brooke, "Oh, ada penentangan lah dekat Sungai Saribas ni. Kau tolong settlekan." So James Brooke kata, "Okey, baik. Kalau aku settlekan dapat apa?" So Sultan Brunei kata, "Oh, kalau kau settlekan kan, okey, beta akan bagi kawasan tu pada kamu." Jadi James Brooke kata, "Okey, aku setuju." So James Brooke pun pergilah ke kawasan itu dan membawa tentera-tentera dia dan juga telah berjaya mengalahkan pemberontakan seperti pemberontakan oleh Rentap, oleh Linggir, oleh Sharif Masahur, dan James Brooke telah berjaya mengalahkan penentang-penentang tempatan itu. So James Brooke telah dapat kawasan-kawasan itu. Jadi, adakah nombor 2 tu James Brooke setuju memberi bantuan tentera? Adakah itu jawapannya, Min? Ya kot. Sebenarnya bukan. Maknanya James Brooke sebenarnya bukan setuju memberi bantuan, tapi James Brooke setuju untuk menamatkan penentangan di Sarawak. Beza tau. Kalau James Brooke setuju memberi bantuan, means that James Brooke hanya hantar tentera untuk diberikan kepada Sultan Brunei dan Sultan Brunei gunakan tentera tu untuk menentang. Tapi James Brooke dia bukan hantar tentera kepada Sultan Brunei untuk menentang, tapi James Brooke yang sendiri yang pergi menamatkan penentangan tu. So, yang lebih baik adalah nombor 4, iaitu kekuasaan Kesultanan Brunei berakhir di Sarawak. Yes. So, jawapannya adalah B. 1 dan 4. Okay. Nampak kamu kena teliti pilihan jawapan tu kena teliti satu-satu. Okay, fikirkan. Alright. Terima kasih Muhammad. Okay. Soalan yang kelima. Okay. Nazmi. Boleh tak Nazmi bacakan nombor 5? Apakah faktor yang menyebabkan Sabah menjadi tarikan pemodal Eropah? Yes. Cikgu baru je bincangkan masa mula tadi. C. Okay, jawapannya adalah kekayaan ekonomi dan juga kedudukan strategik. Yes, betul. Okay, bagus Nazmi. Okay, so jawapannya adalah C, 2 dan 3. Baik, Muhammad. James Brooke dia menguruskan diri dia sendiri ke untuk mendapatkan kawasan itu? Yes. James Brooke yang sebenarnya dia uruskan tentera dia sendiri. Dia panggil tentera-tentera daripada British. Okay, dan tentera British lah dengan menaiki kapal perang, datang ke Sarawak dan juga dia yang uruskan segala urusan-urusan bagi membawa tentera bagi menamatkan penentangan Rentak, penentangan Linggit, penentangan Sharif Masahur tu. So James Brooke yang uruskan sendiri semua. So James Brooke tak ada pun hantar. Yes, sebab James Brooke sangat berpengaruh. Dia ada pengaruh berpengaruh dalam angkatan tentera British. Dalam angkatan tentera British. Okay, so itu sebab dia berkuasa. Okay, terima kasih banyak Nazmi untuk soalan nombor 5. Jawapan betul ialah tu 2 dan 3. Baik. Yes. Soalan yang ke-6. Nur Rizki. Boleh tak bacakan Nur Rizki? Nur Rizki boleh baca? Rumah bising pula. Okey. Baik. Okey, kalau macam tu cikgu bacakanlah. Okey. Cikgu bacakan. Okey.
Baik. Kerajaan British menganugerahkan piagam diraja kepada SBUB. So kenapa penganugerahan tersebut penting kepada SBUB? So anugerahkan, menghadiahkan piagam diraja kepada SBUB. So kenapa penting piagam diraja tu kepada SBUB? Adakah A, memonopoli ekonomi, maknanya menguasai ekonomi. So dengan piagam diraja itu SBUB dapat menguasai ekonomi. Adakah B, meluaskan pengaruhnya. So SBUB dapat luaskan pengaruhnya, okay, dengan menggunakan piagam diraja. Adakah C, dengan adanya piagam diraja SBUB mendapat modal untuk berniaga. Okay. Dan D, adakah piagam diraja menyebabkan SBUB mempunyai kuasa untuk mentadbir. Okay, yang mana satu jawapan dia? Alright, so jawapan sebenar Rizky adalah yes, D. Okay, mempunyai kuasa untuk mentadbir. Yes, betul. Bermakna dengan piagam diraja tu ya, okay, SBUB dapat mentadbir, okay, Sabah, okay, dengan kuasa yang telah diberikan oleh kerajaan British. Okay. So terima kasih banyak Nur Rizky. Okay, jawapan nombor 6 memang adalah D. Alright. Soalan 7. Okay, Nuha Falisha. Okay, boleh tak bacakan Nuha nombor 7? Silakan Nuha. Nuha ada tak Nuha? Nuha mana Nuha? Okay. Nuha ada? Boleh bacakan tak? Ya, cikgu. Silakan baca nombor 7 Nuha. Silakan baca soalan nombor 7. On-kan mic. Mengapakah dinasti Brooke melibatkan pembesar tempatan dalam sistem pentadbiran Sarawak? Saya tak tahu. Okey. Baik. Kenapakah dinasti Brooke melibatkan pembesar tempatan dalam sistem pentadbiran Sarawak? Adakah dasar amanah? Adakah dasar pecah dan perintah? Adakah mengelakkan pertelingkahan? Okey. Dan adakah mewujudkan perpaduan antara kaum? Okey. So untuk kepastian, okey, mungkin kita boleh lihat balik, okey, cara bagaimana dinasti Brooke melakukan pentadbiran. Okey. So yang ini perundangan, tengok pentadbiran, ini pentadbiran berasaskan kaum. Okey. Tapi soalan tanya, kenapa Sarawak melibatkan penduduk tempatan, okey, dalam pentadbiran? So kalau kita lihat, okey, nampak pengekalan pembesar tempatan, okey, dasar yang berasaskan kepada amanah. Okey, dinasti Brooke di Sarawak menjalankan dasar yang berasaskan kepada amanah, di mana Sarawak merupakan milik penduduk pribuminya. Raja Brooke tu hanya memerintah bagi pihak pribumi. Jadi bermakna Brooke walaupun dia memerintah, tapi Brooke bukan gunakan sewenang-wenangnya. Bukan dia kata ini semua milik aku, tak. Okay, dia hanya manage sahaja. Sarawak masih lagi milik penduduk-penduduk Iban, Kadazan, Iban, kemudian juga Murut, kemudian juga Bidayuh. Itu milik masing-masing. Tapi dinasti Brooke hanyalah sebagai pemerintah sahaja. Jadi dia menjalankan dasar berasaskan kepada amanah. Okey, boleh faham Nuha? Ingat semua dasar berasaskan amanah. Jadi Brooke menjalankan amanah, okey, untuk untuk menguruskan negeri Sarawak itu. So kalau kita lihat
jawapan yang lebih baik. Okey, kalau kita lihat jawapan untuk soalan tadi itu, okey, iaitu dasar amanah, iaitu A, nombor 7 yes. Okey, so jawapannya adalah A, dasar amanah. Okey. Baik. Soalan 7 adalah A. Soalan ke-8 silakan Nur. Nur, silakan Nur. Soalan nombor 8. Boleh baca tak Nur? Nur boleh baca Nur? Okey, jawapannya kita terang. Okey, baik. 8. Jadual berikut menunjukkan pentadbiran berasaskan kaum di Sarawak semasa pemerintahan Brooke. So Melayu adalah dalam bidang pentadbiran, Cina ekonomi dan Iban adalah X. Apakah X? Iban adalah C, ketenteraan. Yes. Okey. Baik, Nur 2 Okey, cukup lah. Okey. Okey, okey. Nur 2. Baik, so nombor 8 jawapannya adalah C, ketenteraan. Okey. Baik, so confused. Apa yang confused? Boleh Min tanya. Nak tanya apa-apa? Mana satu confused ke tak confused ke? Ada dua Nur. Mana? Serius ah? Satu je kan? Okay, never mind. Okay, baik. Satu je. Okay. Dan selamat datang Nafi. Lama tak join kelas Nafi. Okay. Okay. Baik. Nafi Man baru masuk ya. Okay, soalan yang Waalaikumsalam. Alright. So, 9 ketua anak negeri. It's okay Nafi. Okay. Nombor 9, okay, kita tahu Rania kata dia mic dia tak boleh on, so tak apa, cikgu bacakan. 9 ketua anak negeri di Sabah digelar orang kaya-kaya. Okay. Okay. Apakah peranan ataupun fungsi orang kaya-kaya dalam pentadbiran di Sabah? Adakah nombor 1 memungut cukai pada peringkat daerah, ataupun 2 menjaga keamanan peringkat daerah, atau 3 mengetuai pentadbiran di peringkat daerah, ataupun 4 mengetuai upacara keagamaan peringkat daerah. Okey, so memungut cukai peringkat daerah dan juga menjaga keamanan di peringkat daerah. Adakah anda pasti? Okey. Kamu pasti ke Rania? Jawapannya adalah A. So untuk kepastian mungkin kita boleh lihat bahagian. Okey, kalau kita boleh rujuk kepada ada satu yang dikatakan sebagai orang kaya-kaya ataupun OKK. Ini OKK. So kalau kita lihat OKK. Okey, inilah dia. Ketua Anak Negeri yang juga digelar orang kaya-kaya ataupun OKK. Berperanan membantu pegawai daerah pada peringkat daerah menjadi hakim, menjaga keamanan daerah mereka dan memungut cukai. Okey, serta mengurus pentadbiran. Ini OKK. Okey, orang kaya-kaya. Jadi jelas di sini bahawa jawapan bagi soalan nombor 9 itu, okey, nombor 9 ini, okey, peranan mereka adalah untuk nombor 1 memungut cukai dan juga nombor 2 menjaga keamanan. So nombor 9 adalah A, 1 dan 2. Okey, terima kasih banyak Rania. Dan soalan nombor 10, Zaim. Silakan Zaim. Jadual berikut menunjukkan pelaksanaan undang-undang di Sabah semasa pentadbiran Syarikat Borneo Utara British. Mahkamah Magistrate, hakim dia pegawai daerah, Mahkamah Anak Negeri. Jawapan dia Ketua Anak Negeri. Alright, good. Okey, jadual berikut menunjukkan pelaksanaan undang-undang di Sabah. Okey. Mahkamah Magistrate, ketua dia, hakim dia ialah pegawai daerah. Mahkamah Anak Negeri, hakim dia adalah Ketua Anak Negeri. Yes, betul. Okey, terima kasih banyak Zaim untuk jawapan yang tepat itu.
Okay, so nombor 10 adalah di ketua anak negeri. Alright. Okay, so kita pergi kepada bahagian B. Okay, so sebelum kita pergi kepada bahagian B, okay, cikgu nak mungkin cikgu boleh sharekan tentang hasil yang kamu telah buat, okay, dalam Google Form hari tu. Okay, inilah dia. Okay, daripada ramai-ramai tu 6 orang je yang join, yang telah submit ya. 6 orang saja yang telah submit. Okay. Baik. Tahu ramai yang lupa sebab cikgu pun lupa untuk ingatkan. Tapi tak apalah. Okay. Next time, ingat jangan lupa. Sibuk dengan folio sejarah. Okay, tak apa, it's okay. Okay, latihan 5.3. Baik, kita akan lihat kepada pelajar-pelajar yang memang telah menjawab. Okay, yang menjawab sahaja. Dan juga pelajar yang ada dalam kelas pada pagi ini. Okay, nampak gayanya macam Daniel Hakim tadi pun tak masuk. Mungkin dia ada sibuk kerja kot. Baik. Nampak Okay, ni Muhaimin punya Baik. Kita lihat syarat, nyatakan syarat pemberian piagam diraja yang harus dipatuhi oleh syarikat Borneo Utara British. Baik. Peruntukan 3 markah. Jadi SBB kena menerima penasihat. Nampak dia punya ayat, SBB menerima penasihat British. Kemudian SBB perlu memelihara adat resam, adat agama. SBB juga hendaklah memerintah Sabah dengan adil yang sama. Mesti melantik pegawai tadbir dengan pegawai British. Oh, banyak sangat kau bagi ni Muhaimin. Okay. Tapi memang dapat 3 markah lah. Bagus. Okay. Tugas mahkamah residen menangani dan menguruskan melibatkan masyarakat Cina. Bagian bertindak. Okay. Kenapa salah? Mana ada salah? Tak. Okay. Harus diingat Google Form dia hanya boleh detect jawapan yang objektif. Kalau jawapan yang subjektif macam ni, kalau jawapannya berstruktur, jawapan yang berayat, memang dia susah nak detect. Jadi cikgu kena manually semak. So so dia kalau dia tak ada ayat spesifik untuk bagi markah, dia tak ada. Jadi tak apa, it's okay. Ini macam ni cikgu boleh bagi 3 markah. Okay. Yang ini cikgu boleh berikan kena tengok satu-satu lah. Sebab itu cikgu kata kelas fokus ni cikgu tak boleh buat ramai-ramai. Habis kuat pun 25 orang je. Sebab apa? Cikgu nak fokus satu-satu. Sebab kena tengok satu-satu. Latihan pun kena tengok satu-satu. Okay. Tak apalah untuk korang juga kan. Yang penting korang dapat improve. Itu paling penting. Okay. Baik. Nyatakan tugas mahkamah residen. Okay. Ayat yang pertama salah sebab tugas mahkamah residen bukan uruskan yang melibatkan masyarakat Cina sebenarnya. Itu salah. Tapi mahkamah residen diwujudkan di setiap bahagian bertindak sebagai magistrate. Yes, itu ada 2. Okay. Dasar diamalkan oleh dinasti Brooke. Okay. Pecah dan perintah. Okay. Kamu kena huraikan lagi. Okay. Kan cikgu tulis 3 markah kat sini. So kamu kena bagi lagi. So ini hanya dapat 1. Okay. 4. Peranan Gubernur. Okay. Bertanggungjawab kepada lembaga pengarah syarikat di London. 1 saja. Okay. Kena bagi 2. Sebab peruntukan 2 markah. Siapa yang mengetahui Mahkamah Anak Negeri? Mahkamah Anak Negeri diadili oleh Ketua Anak Negeri. Okey, 1. Dan nyatakan tujuan perubahan Majlis Penasihat. Okey, masyarakat benar dalam hal pentadbiran. Alright, so 1 markah. Okey, ada. Okey, ada lagi. Okey. Alright. So Muhaimin kamu dapat bila cikgu dah tanda tu kan, kalau dapat bagi 3 markah dia akan automatically dikata betul. Nampak? Okey, yang hijau tu betul lah. Kalau yang merah tu maknanya kurang markah lah. See? So total Muhaimin dapat 9. Okey, daripada 12 markah. Okey, it's good. Okey, 3 poin hilang kat situ. Rizki
Okey, kita tengok Rizky. Okey, minta dengan adik dan sama, 2 sahaja, tak cukup satu lagi. Okey, kemudian tugas Mahkamah Resen Sarawak, Resen bertindak sebagai magistrate. Okey. No, bukan. Dasar diamalkan berasaskan kepada amanah ini berkaitan dengan pentadbiran berasaskan kaum, iaitu dasar, pecah dan perintah ya. Rizky. So bukan. So jawapan dia tiada kat situ. Peranan Gubernur dalam pentadbiran SBB, Lembaga Pengarah Syarikat di London, 1 markah sahaja, tak cukup. Siapakah yang mengetahui anak negeri, ketua anak negeri dan Pertanian Sabah untuk menjelaskan sistem pentadbiran yang berkesan? No. Sebenarnya untuk menasihati Gubernur. Dan ada so Rizky dapat 4 daripada 12. Rizky, kamu kena cari jawapan, kena ada. Sama ada kalau kamu tak tahu, kamu boleh refer kepada mana-mana nota yang cikgu berikan ke ataupun buku teks ke. Kena ada effort sikit, kena ada usaha sikit lah. Alah, tak banyak pun kan. Rizky, boleh Rizky? Alright. Seterusnya, siapa ni? Nuha. Nuha. SMK Bukit Belujutong, Nuha. Syarat pemelihara adat Sam hendaklah menyertai dengan adil dan saksama. Right. So ada 2 jawapan bersama dengan ayat yang betul. Tugas Mahkamah Residen Sarawak ialah mengendalikan kes-kes pelanggaran adat seperti pemilikan tanah dan perkahwinan. Ini bukan ni ke? Bukan tugas Mahkamah Adat ke? Mahkamah Ketua Adat Negeri. Kemudian apakah dasar yang diamalkan oleh Nasib Brooke? Ialah sistem pecah dan perintah. Tapi tak cukup. Ada lagi explanation dia. Kena huraikan lagi. Peranan Gubernur untuk memastikan usaha syarikat mengambil keuntungan? No. No. Yang mengetuai Mahkamah Anak Negeri Sabah, Ketua Kampung? No. Bukan. Tujuan penubuhan Majlis Penasihat untuk menasihati Gubernur dalam hal ehwal pentadbiran. Yes. So Nuha dapat 7. 7/12. Tetapi ada banyak soalan sebenarnya yang kamu salah ya Nuha. So please lebih berhati-hati bila menjawab selepas ini ya. Soalan yang kelima. Ashraf. Ashraf. Ashraf samtaj Ashraf, kamu samtaj ke Ashraf? Kamu tak stay dekat kat hostel Oh, I see. Kamu sama dengan okey, tak apa. Baik. Kita lihat untuk Ashraf soalan nombor 1. SBB mesti menghormati adat resam perubatan, memerintah Sabah dengan adil dan saksama, tidak boleh serahkan Sabah kepada mana-mana pihak tanpa kebenaran British. Good. Kemudian tugas Mahkamah Residen di Sarawak adalah sebagai magistrate. No. Kena berikan satu lagi tugas Mahkamah Residen. Apakah dasar diamalkan oleh Nasib Brooke di Sarawak dalam pentadbiran berasaskan kaum? Pecah dan perintah kawasan Sarawak, yes. Tapi kurang 1 markah lagi, kurang 1 poin lagi. So kena berikan 1 poin lagi Ada explanation dia lagi, ada huraian dia lagi Nyatakan peranan Gubernur dalam pentadbiran SBUB berdasarkan arahan dari pembesar British. No. British mana ada pembesar? British tak ada pembesar. Kemudian 5, siapakah yang mengetuai Mahkamah Anak Negeri? Mengetuai anak negeri di Sabah, Ketua Anak Negeri. Dan Majlis Penasihat bertujuan menasihati Gubernur di Sarawak. Yes. So so Ashraf dapat 7 daripada 12. Dan juga
Oh, Zaim dah hantar Okey. Baik. Syarat pemberian piagam diraja yang harus dipatuhi biarlah Sarawak ke pihak lain. Okey, SPB perlu panjangnya SBUBU kan. Dalam melantik pegawai tadbir dari perpuluhan. Okey, so 3 markah kat sini. Diwujudkan sebahagian dan tidak sebagai. Okey, satu je. Okey. Ada satu lagi ya. Dasar diamalkan oleh Dinasti Brooke di Sarawak dalam pentadbiran berasaskan kaum. Pembagian wilayah. No. Okay, no. Pentadbiran hierarki. Okey, Ashraf. Okey. Semoga sihat ya, Ashraf. Okey. No. Okey. Peranan Gubernur dalam memastikan usaha syarikat mengaut keuntungan. Okey, sama-sama. Okey, no. Diketuai oleh anak negeri. Okey. Dan juga menasihatkan Gubernur hal pentadbiran. Yes. So, okey, Zaim dapat apa ni? Dapat 6. Okey. Okey. Okey, Zaim. Alright. Okey. Okey, sama. So, kalau kita lihat kebanyakan pelajar, kalau kita lihat 6, 7, 7, 4, 9. Okey. Kalau Daniel Hakim, dia dapat buat apa ni? Melihara adat resam. Okey. Penasihat British tidak dibenarkan silakan. Alright, 3. Dan residen bertindak sebagai magistrate, 1 sahaja. Dan sedia amalkan oleh Dinasti Brooke. Pecah dan perintah. Yes. Nyatakan peranan Gubernur. No. Okay. Siapakah yang mengetuai Mahkamah Adat Negeri Sabah? No. Tujuan perubahan Majlis Nasihat ialah terdapat penasihat British di Sarawak, di Sabah. No. So, Daniel pun dapat 7 saja. Okey. Baik. Kesimpulannya, beramai di antara kamu yang sebenarnya tidak benar-benar refer kepada nota ya. Jadi kalau perlu kamu refer pada nota dulu untuk melakukan jawapan. Okey, jangan main hentam je. Kan? Itu penting. Okey. Baik. Itu yang kita telah bincangkan. Okey. Baik. So ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita proceed kepada satu lagi bahagian? Ada apa-apa nak tanya? Okey. Baik. Siapa lagi yang ada tuition sekarang ni? Banyak betul kelas hari ni ya. Okey. Banyak betul kelas hari ni. Tak apa. Okey, sebelum apa-apa baik cikgu ambil. Okey. Okey, lepas Zuhur nanti. Okey. Sekejap Okey, cikgu ambil kedatangan dulu ya. Okey, untuk kedatangan pada hari ini. Okey. Kelas Nafiman, ada Nafiman? Nafi? Okey, apa cerita Nafi? Dah masuk sekolah dah kan? Okey. So okey, so macam mana? Okey ke? Apa PA macam mana PA? PA macam mana PA? Okey. Serabut. Kenapa PA serabut? Okey. Paling bising lah. Okey. Baik. Okey. Okey, cikgu nak semak Okey, Nafima ada, Aisyah Sofia ada.
Baik. Rania sebenarnya nama betul Nur Mekah Rania. Okey. Okey. Aisyah. Okey. Aisyah tak ada Aisyah. Okey. Nur Akila Natasha siapa? Ke Nur? Okey. Kita ada 2, 4, 6, 8, 10. Okey. Oh, kamulah ya. Nur Akila Natasha, I see. Okey. Okey, Arif Syahmi ada okey, Arif. Okey. Okey. Baik. Sementara itu, okey. Kita akan lihat cikgu nak bantu kamu dengan ada satu perkara kat sini. Sekejap Okey. Okey. Sekejap Okey. Okey, siapa lagi yang ada kelas pada petang ini? Siapa lagi yang ada kelas pada petang ini? Sebab macam ramai yang ada kelas petang ni Mana Cikgu dah habis kelas. Belum. Sekejap. Alright. Alright. Cikgu nak sharekan sesuatu. Okey, tolong selesaikan Boleh tolong selesaikan? Sahabat beta begitu masai. Surat perjanjian sudah ditandatangani. Dari itu beta hendak dengar soalan-soalan. Baiklah, Tuan. Silakan Ismail. Datuk Ali Nujum, Pati, Tuan. silakan. Sila Datuk Ali Nujum. Ampun Tuanku. Pati hendak mengemukakan 4 soalan, Tuan. 4 soalan. Yang pertama, Soalan yang pertama kayu. Sebatang kayu diraut cantik-cantik, Tuan. Bagaimana kita hendak mengetahui yang mana ujungnya, yang mana pangkalnya? baiklah. Soalan yang kedua. 2 ekor anak itik yang baru menetas, Tuan. Bagaimana kita hendak mengetahui yang mana jantannya, yang mana betinanya? Baiklah. Soalan yang ketiga. Ada sebuah masalah, Tuanku. 1 banyak, Tuanku. 2 sedikit-sedikit, Tuanku. 3 jarang-jarang, Tuanku. 4 kadang-kadang, Tuanku. Apa dia, Tuanku?
Soalan yang keempat, yang penghabisan. Di manakah terletaknya kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah? Di kerisnya kah? Atau di tenaganya kah? Okey. Ada sesiapa tahu jawapan dia? Ada sesiapa tahu jawapan dia? Kita pun ni tak. Okey. Ni salah satu daripada cerita Nujum Pak Belalang. Dan ada 4 soalan tu. Kalau korang boleh jawab tu memang hebat lah. Memang hebat. Okey. Soal tu memang hebat. Okey. Baik. Nak tahu jawapan dia ke? Okey. Jawapan dia kena tengok sambungan cerita tu lah. Kan? Kena tengok sambungan cerita tu. Tapi at least lebih baik lah. So sebelum tu. Musa. Okey, tak apa. Kena tengok sambungan cerita tu. Alright. Kita lihat balik. Nak tengok jawapan tu nanti. Kita tengok akhir kelas nanti. Okey. Baik. Kita lihat soalan-soalan bagaimanakah bentuk soalan-soalan esei yang biasanya akan keluar daripada bab ni sebenarnya. Okey. Bahagian soalan esei sebenarnya kalau kita lihat kebiasaannya kalau diambil daripada Sarawak, okey, berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh James Brooke. Contohnya soalan nombor 1 tu, James Brooke mengambil kesempatan perpecahan politik untuk menguasai Sarawak. So jelaskan strategi yang digunakan oleh James Brooke untuk mencapai matlamatnya. Ingat, kalau soalan esei begini, okey, dia peruntukan 8 markah. So 8 markah banyak tu. Ya, 8 markah banyak. Jadi bagaimana nak jawab 8 markah ni cikgu? Okey. 8 markah ni biasanya kita akan ambil 4 isi dan juga 4 huraian. Ya, 4 isi dan 4 huraian. So, kalau macam ni apakah jawapan dia? Okey. Kalau kita lihat James Brooke menggunakan banyak strategi seperti rundingan, kemudian perjanjian. So, kalau kita lihat seperti mana yang dilakukan oleh James Brooke. Okey, kalau kita lihat balik dalam nota, okey, bagaimana peluasan James Brooke dilakukan. Okey. Okey, inilah dia. Okey. Ni. Kita tahu ada rundingan 1. Okey, James Brooke mendapatkan kuasa pemerintahan, iaitu pertama rundingan strategi dia, kedua ugutan, ketiga perjanjian, dan yang keempat ketenteraan. Tapi itu baru dia punya isi. Huraian dia kena ambil. Iaitu contohnya kalau katakan rundingan. Okey, so kamu kena ambil ayat iaitu James Brooke telah menggunakan strategi rundingan. Okey, berunding dengan siapa? Dengan Pangeran Raja Muda Hashim. Okey, untuk menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku. Strategi berunding dengan Pangeran Raja Muda Hashim apabila diminta untuk selesaikan pertelingkahan yang berlaku di Sarawak. Okey. Dan waktu inilah Pangeran Raja Muda Hashim menawarkan Sarawak kepada James Brooke melalui rundingan. Okey, tu. Okey, 2 markah. Kemudian strategi yang kedua iaitu ugutan. Okey, James Brooke menggunakan strategi ugutan sebanyak 2 kali di mana James Brooke mengugut Pangeran Raja Muda Hashim yang tidak bersetuju dengan rundingan yang dilakukan sebelumnya, iaitu menyerahkan Sarawak kepada James Brooke. Cukup kat situ. So cukup kat situ, kamu dapat lagi another 2 markah. So 4. Kemudian dari sudut perjanjian pula, okey, James Brooke turut menggunakan, okey, ambil ayat yang pertama tu, James Brooke turut menggunakan perjanjian sebagai strategi untuk meluaskan kuasa. So apakah perjanjian itu? Perjanjian 1841
dan Perjanjian 1842. Okey, so ambil ayat Perjanjian 1841 antara James Brooke dengan Pangeran Raja Muda Hashim, dan satu lagi Perjanjian 1842 James Brooke dengan Sultan Omar Ali Saifuddin. So cukup dapat 6. Okey, dan seterusnya strategi ketenteraan, di mana strategi ketenteraan digunakan oleh James Brooke dalam usaha untuk mendapatkan kuasa di Sarawak. Okey, so huraikan dia lagi, iaitu James Brooke mendapatkan bantuan ketenteraan melalui sokongan kapal HMS Dido yang dimiliki oleh Angkatan Tentera Laut British. So another 2 lagi dapat. So total ada berapa? Ada 8. So ini telah memenuhi permintaan, okey, dan peruntukan soalan, iaitu sebanyak 8 markah. Okey. So jelas kat situ So bagaimana kita buat 8 markah itu begitu. Supaya kamu tidak terhilang, tidak tercicir walau 1 markah sekalipun. Okey. Seterusnya kita lihat yang B, huraikan usaha dan tindakan yang diambil oleh James Brooke untuk mengukuhkan kuasanya di Sarawak. So kita lihat huraikan usaha dan tindakan yang diambil oleh James Brooke untuk mengukuhkan kuasanya di Sarawak, peruntukan sebanyak 8 markah. So apa yang kita boleh buat dengan 8 markah di sini? Okey, iaitu ini strategi pengukuhan. Tadi kita ada lihat satu strategi bagaimana James Brooke mengukuhkan kuasa dia. Inilah dia, pengukuhan kuasa James Brooke. So dia 8 markah, tapi kat sini kalau kita lihat banyaknya cikgu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So nak ambil semua? Tak perlu. Okey, ambil 4 isi dan ambil juga 4 huraian. Macam tu. Okey. So ambil yang mana satu? Ambillah mana-mana yang kamu senang nak ingat. Okey, bagaimana James Brooke mengukuhkan kuasanya? Kekuatan tentera. Okey, pertama kekuatan tentera. So kita boleh kata James Brooke mendapatkan bantuan dan sokongan tentera laut British. Okey, contohnya apa? Kapal perang HMS Dido telah berjaya hancurkan kubu kuat orang Iban di Sungai Saribas. Okey, cukup 2. Okey, kemudian itu satu isi dan huraian. Kemudian seterusnya menentang kebangkitan orang tempatan. Okey, so seterusnya James Brooke telah menentang kebangkitan orang tempatan, dan sebab James Brooke menganggap kebangkitan orang tempatan ini sebagai lanun. Jadi itu dah 4. Menentang kebangkitan orang tempatan kerana menganggap orang tempatan itu sebagai lanun. 4. Okey, kemudian James Brooke juga berjaya memperoleh sokongan daripada sebahagian orang tempatan seperti sokongan orang Melayu. Okey, dapatkan sokongan sebagai masyarakat tempatan, dan siapa yang menyokong? Orang Melayu dan Iban. Sudah 6. Okey, kat situ. Dan untuk dapatkan 2 markah lagi, mungkin kamu boleh ambil daripada ada benteng dan kubu yang telah dilengkapi dengan meriam didirikan di kawasan yang strategik. Okey, bagi mengawal kawasan tersebut. Okey, kubu ini dinamakan Fort James. So situ. Okey, tambahan 2 lagi, iaitu memperkukuh pertahanan Sarawak dengan benteng dan kubu. Iaitu benteng dan kubu itu dikenali sebagai Fort James. So dah ada 8 markah. This is cara kamu untuk dapatkan utilisekan semua markah yang diperuntukkan. Okey. Baik. Tetapi mungkin ramai akan bertanya, cikgu, macam mana nak jawab soalan yang kebat ini? Ini sikit kebat. Buktikan kejayaan Malaysia, kesan daripada kestabilan politik negara. Okey. Baik, bermakna kamu kena memberikan bukti-bukti kejayaan Malaysia apabila negara kita stabil. Okey, baik.
cikgu minta kepada 7 orang yang ada, 6 orang yang ada dalam kelas ni untuk seorang berikan satu. Apakah kejayaan Malaysia selepas politik kita stabil? Okey, apabila politik kita stabil, tidak ada rusuhan, tidak ada kekacauan. So, apakah kejayaan Malaysia? Apakah bukti kejayaan Malaysia? Akibat daripada ataupun kesan daripada kestabilan politik. Okey, seorang satu. Okey, tolong type dan sharekan di group chat ni. Okey. Bila stabil politik, rakyat hidup bersatu padu. Okey. Sebenarnya bagaimana politik itu stabil? Politik stabil apabila rakyat hidup bersatu padu. Bukannya politik stabil, okey, dan selepas stabil baru jadi rakyat hidup satu padu. Tak. Rakyat hidup satu padu dulu baru jadi stabil. So itu bukan kesan. Okey, itu adalah kita kata punca kestabilan politik. Punca kestabilan politik kerana rakyat hidup satu padu. Tapi kita nak apakah kejayaan Malaysia bila kita dah stabil. Bila kita dah stabil. Okey. Rania cuba bagi jawapan lain. Okey, yang lain-lain cuba bagikan satu. Okey, kesan kejayaan Malaysia. Okey. Maknanya apakah bukti kejayaan Malaysia? Okey, bila negara kita stabil. Cepat. Kita ada okey, Muhaimin okey, Muhaimin kena bagi satu, Mus'ab bagi satu, Nazmi bagi satu, Nuha Falisha bagi satu, Nur bagi satu dan Rania bagi satu. Cepat. Ada 3 orang lelaki dan 3 orang perempuan dalam kelas ni. Cepat. Penjana pemulihan negara. Good. No. Berikan bukti kejayaan. Apakah bukti dia? Soalan C. Soalan yang C tu. Buktikan kejayaan Malaysia kesan daripada kestabilan politik negara. Okey. Bilakah negara kita stabil? Of course negara kita stabil. Politiknya lah. Politik tu stabil selepas negara kita merdeka. Betul? Jadi bila negara kita dah merdeka, politik kita jadi stabil. So apakah kejayaan Malaysia selepas tu? Apakah kejayaan Malaysia selepas merdeka tu? Okey, ekonomi stabil, kurang tepat. Okey, kurang tepat, lebih baik lagi. Okey, dapat membangunkan bangunan seperti KLCC. Okey. Kalau bangunan seperti KLCC tu kita kata sebagai separuh, okey, 50% correct. Okey. Rania ekonomi stabil 50% correct. Nak yang accurate lagi. Cuba create yang accurate lagi. Create yang lebih tepat lagi. Selepas negara kita merdeka, meningkatkan kestabilan ekonomi, no, it's not about kestabilan. Kamu perlu buang stabil tu. Okay. Kamu kena buang kestabilan tu. Apa yang negara kita dapat apabila politik negara kita stabil? What happened to the economy negara kita? What happened to kita punya keadaan? Yes. Okay, ya, lebih bagus. Okay, kena spesifikkan, buktikan. Apa bukti dia? Ianya lebih bagus. Apa bukti Malaysia menjadi lebih bagus? Apa bukti dia? Dia minta bukti tu. Pembangunan. Okey. Apa yang kita nak kata tentang pembangunan? Apa yang kita nak kata tentang pembangunan tu, Nur? Tempat-tempat bersejarah. Kenapa dengan tempat-tempat bersejarah? Pendapatan rakyat negara, pendapatan negara meningkat. Itu kejayaan. Okey, ekonomi. Malaysia dapat membina duit ekonomi. Malaysia dapat membina bangunan. Alright.
kejayaan. Okey, cikgu terima satu jawapan yang akhirnya nampaknya memang betul. Okey. Namun kita nak 4 markah kat situ, so kamu kena beli lebih lagi. Kejayaan Malaysia iaitu, yes, kesan daripadanya iaitu pendapatan negara meningkat. Yes, itu yang cikgu nak. Okey. So lain selain daripada itu, pendapatan negara meningkat. Okey. Malaysia dapat mengelakkan daripada serangan anasir-anasir luar. No. Itu bukan kejayaan. Yes, okey, itu yang kita mahu. Iaitu nilai mata wang meningkat. Maknanya bila dia minta bukti, dia minta contoh sebenarnya, dia minta secara spesifik. Apakah yang dikatakan kejayaan itu? Okey. Nilai mata wang meningkat. Okey. Bagaimana dengan perpaduan? Perpaduan adalah faktor politik negara kita stabil. So kita tak boleh cerita tentang perpaduan tu. Kita kena cerita bila dia sebenarnya kan mula-mula bila bersatu padu tu menyebabkan politik kita stabil. So daripada politik kita stabil ni, apakah kejayaan Malaysia bila dah politik stabil? So adakah perpaduan lagi? Tak, perpaduan kat belakang ni. Perpaduanlah yang menyebabkan kestabilan. So bila kita stabil, kita boleh buat apa? Kita dapat apa? Kita dapatlah pendapatan negara meningkat. Nilai mata wang kita pun meningkat. Itulah dia bukti. Kita dapat apa? Okey, yes. Kejayaan Malaysia. Okey, kita dapat kemerdekaan. Yes. Okey, mencapai kemerdekaan. Okey, mencapai kemerdekaan. Okey. Bagus. Okey, dan satu lagi peluang pekerjaan. Okey, yes. Okey, betul. Peluang pekerjaan bertambah. Okey, peluang pekerjaan bertambah. Dan satu lagi kemakmuran. Okey, negara makmur. Akhirnya betul juga. Okey. Okey, kemakmuran negara. Okey, kemakmuran negara hasil daripada hasil daripada perpaduan kaum. Negara kita makmur. Makmur ni apa? Kaya. Okey, mewah. Okey, so kemakmuran negara, bukti kejayaan Malaysia, negara kita makmur. Bukti kejayaan Malaysia iaitu kita memiliki banyak peluang pekerjaan. Bukti kejayaan Malaysia iaitu kita telah mencapai kemerdekaan. Bukti kejayaan Malaysia iaitu pendapatan negara meningkat. Bukti kejayaan Malaysia iaitu nilai mata wang pun meningkat. Nampak? Okey, so soalan kebat ni biasanya ramai pelajar yang susah untuk menjawab dengan tepat ya, sebab ianya perlukan kamu berfikir di luar kotak. So kita kena perlu ni advance. Apa itu advance, Nur? Okey. Kerajaan negara menjadi advance. Yes, kerajaan spesifik kerajaan tu apa? Okey, adakah ekonomi kerajaan negara ataupun pentadbiran kerajaan negara, ataupun adakah so apa yang dimaksudkan dengan kerajaan? Which one? Which side? Which aspect? So mungkin kamu boleh buat bahawa tentang apa? Tentang pentadbiran kerajaan negara. Okey, menjadi lebih maju. Ni kejayaannya iaitu peningkatan, kita kata peningkatan kualiti perkhidmatan awam. Maknanya apa itu perkhidmatan awam? Seperti perkhidmatan awam seperti hospital, seperti polis, tentera, pendidikan, okey, guru-guru semua kan. So peningkatan kualiti kualiti perkhidmatan awam itu. Peningkatan kualiti. Yes. Okey, meningkatnya kualiti perkhidmatan awam. Akibat daripada politik kita yang stabil, so kualiti servis yang diberikan oleh polis, tentera dan juga hospital, servis yang diberikan semakin meningkat. Itu kan bagus juga tu. So itu adalah bukti kejayaan Malaysia.
Okay, kesan daripada kestabilan politik. Okey. Baik. So, okey, kita telah mempelajari tentang bagaimana untuk menjawab soalan esei. Okey. Dan nanti minggu depan, okey, minggu depan kita akan masuk kepada bab yang ke-6. Okey, bab yang ke-6 cikgu rasa cikgu dah sharekan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bab 6 itu, nota tu cikgu dah sharekan. Okey. So, kalau tak ada bagi tahu kalau tak ada bagi tahu. Okey. So, ada apa-apa soalan nak tanyakan? Okey. Kalau ada apa-apa nak tanya, silakan nak tanya apa-apa. So, kelas kita okey ke tak okey? Okey. Okey. Okey, bagaimana? Okey. Rania, Nur, Musab. Okey, Noha Falisha dan juga Nazmi, Musab. Baru masuk Macam mana kelas kita Musab? Okey, Musab? Okey, Musab Aznan. Okey tapi laju. Alright. Okey, okey mungkin akan diperlahankan sedikit kot. Mungkin akan diperlahankan sedikit. Pada minggu depan kita perlahankan sikitlah. Okey, tak nak laju-laju. Laju-laju nak gimana kan? So kita akan perlahankan sikit insya-Allah supaya kalau tak faham, okey, sila maklumkan segera terus bertanya, jangan kamu diam aja. Okey, tanya je. Kalau tak mau onkan mic, okey, kamu boleh tuliskan dalam group chat supaya cikgu boleh terus jawab. Itu teknik dia ya. Okey. So kalau tak ada apa-apa, itu sajalah pada hari ini. Okey, kita akan jumpa lagi untuk kelas seterusnya pada hari Rabu, kata Sab Cikgu. Okey, pada hari Rabu. So hopefully kamu semua masuk dan kita akan jumpa pada Rabu nanti. Okey. So berehatlah. Okey, mana yang ada tuition, pergi tuition lagi selepas ni. So mana yang boleh rehat, berehatlah. Okey. Okey. Form 3 petang tu. Okey. Okey Rania, you're welcome. Okey. Itu saja. Assalamualaikum. Okay, bye. Okay, man. Bye.